Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. Jadi saya hari ini seperti dijanjikan akan mengadakan satu sesi bersama dengan tetamu jemputan saya, iaitu peguam terkenal. Ya, mesti lepas ini dia kata dia tak terkenal, dia biasa. Muhammad Hanif Katri Abdullah. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera saudara lagi. Ya, terima kasih kerana sudi bersama kami dalam sesi seterusnya, iaitu Kerajaan Anwar Ibrahim dan isu 3R menjelang PRN. So sebelum itu, jika audio jelas, saya minta bantuan tuan-tuan dan puan-puan untuk memaklumkan kepada saya kerana sesi ini saya tidak memakai mikrofon. Ya, okey, clear ya. Bohdi clear. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Noja. Okey. So jika audio jelas, maklumkan kepada saya, ia membantu siaran kami. Dan so isunya adalah 3R. Okey. Baik. Seperti mana yang tuan-tuan saudara-saudari maklum, ya, bahawasanya isu 3R ini telah diperkatakan sekian lama oleh kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim, khususnya Menteri Penerangan. Saya tak tahulah kementerian dia sekarang ni ada nama lain, iaitu Fahmi Fadzil. Tetapi pada hemat saya, dan sebentar lagi Tuan Hanif akan memperincikan, pada hemat saya isu ni sebenarnya sedang dimarakkan tak lain tak bukan oleh kerajaan sendiri. Ya. Dan 3R, label 3R ini digunakan, apa yang saya lihat, apa yang saya rasa, apa yang saya dapat rasalah, ialah untuk menakut-nakutkan kita, ya, terutamanya aktivis, blogger dan sebagainya. So Tuan Hanif, saya nak mulakan dengan menceritakan sedikit sebanyak satu isu baru-baru ini yang timbul sebagai contoh. Dan isunya adalah kenyataan Tun Dr. Mahathir Mohamad bahawa sekarang ni ada usaha pihak bukan Melayu untuk mengubah nama daripada Malaysia ni, daripada tanah Melayu kepada berbilang bangsa dan sebagainya. Jadi saya telah memperjuangkan isu itu, dan dalam bentuk tulisan saya secara ringkas sentuh sejarah. Tetapi di dalam satu live, saya kira saudara-saudari dah tonton, saya masuk mendalam berhubung faktor sejarah. Saya beri contoh, ya, sebelum saya serah kepada tuan, iaitu saya ceritakan berkenaan kedatangan orang Cina dengan orang India bukan Muslim di bawah pentadbiran British. Dan saya ceritakan macam mana orang Cina masuk, untuk apa mereka masuk, insentif mereka masuk. Orang Cina tidak pada masa itu menganggap diri mereka sebagai di bawah sultan. Bila ditanya, mereka hanya berkata kami datang sini untuk berniaga, berdagang. Begitu juga orang India, sebahagian besarnya dibawa masuk oleh orang British dari bahagian tertentu dari India. Mereka ada di antaranya menjalani hukuman, ada di antaranya akan menjalani hukuman dan sebagainya. Dan mereka datang sini dalam keadaan yang cukup menyedihkan dan bla bla bla. So we can go on that. Tapi pokoknya saya ceritakan dari faktor sejarah, mereka ini pendatang ke tanah Melayu. So dari sudut sejarah, bila saya guna perkataan pendatang, saya kata dari sudut sejarah mereka adalah pendatang, dan itu tepat. Dan saya ceritakan macam mana orang British berkata bahawa tanah Melayu ni bila mereka sampai memang Melayu dari segenap aspek kehidupan. Malah ada kesultanan Melayu yang nyata, yang kukuh, dan bila kami berurusan dengan sultan. So bila kita lihat sepintas lalu, ini seolah-olah isu 3R. Sebab sultan pun ada dalam plot cerita, kaum pun ada dalam plot cerita, agama pun sedikit sebanyak dalam naratif saya ada dalam plot cerita. Tetapi saya tidak lakukan jenayah. Saya ceritakan sejarah, walaupun pahit, walaupun pedih, tapi saya ceritakan sejarah. Dan dalam konteks di mana saya jelaskan penggunaan pendatang, saya sebenarnya hanya hendak menyedarkan orang bahawa ini tanah Melayu. So, macam mana dengan pandangan Tuan Hanif? Adakah ini
saya telah melakukan kesalahan mencetuskan 3R, ya, sebab kalau saya dengar Fahmi Fadzil sebut je kaum, sebut je agama, sebut je sultan atau agung, kita sudah melakukan satu jenayah. Silakan. Ya, pertama sekali saudara Regi, isu berkaitan dengan jenayah ni berhubung dengan 3R yang kita maksudkan dan pihak-pihak berkenaan maksudkan adalah R untuk race, yakni kaum, R untuk religion, iaitu agama, dan R untuk royals ataupun raja-raja. Jadi inilah 3R yang diringkaskan dalam topik hari ini. Adakah setiap ungkapan ataupun tulisan berkaitan 3R menjadi jenayah? Untuk menjawab soalan saudara Regi lah. Ya, silakan. Jawapan ringkas adalah tidak. Kita mempunyai undang-undang jenayah yang menjadikan kenyataan-kenyataan yang berbaur fitnah sebagai contoh, atau kenyataan-kenyataan yang di bawah akta hasutan mempunyai kecenderungan untuk menghasut, incitement of hatredness, ya, baru dia menjadi jenayah. Now, maksudnya kita kena lihat keseluruhan kenyataan atau ungkapan berkenaan. Kalau daripada keseluruhan kenyataan atau ungkapan itu memang jelas adalah berbaur untuk mendiskriminasi atau mengecam mana-mana kaum, mana-mana agama maupun mana-mana sultan atau raja, maka ditergolong dalam perbuatan kesalahan jenayah. Tetapi membangkitkan secara betul dan tepat, sama ada dari sudut ilmiah, pengetahuan, dari sudut sejarah, ataupun dari sudut untuk memperjuangkan sesuatu yang mana melalui langkah-langkah yang dibenarkan di bawah undang-undang, memperjuangkan berpandukan kepada kedaulatan undang-undang, maka ini tiga di bawah Seksyen 3 Subseksyen 2 Akta Hasutan sendiri menjadi pembelaan mutlak. It is a complete defense. Tidak perlu pun atau tidak pun boleh dituduh orang berkenaan. Kalau misal kata, kita ambil contoh lah, mudah untuk kita bercakap kalau mengambil contoh berkaitan dengan isu Pulau Pinang Kedah baru-baru ini. Ada pihak sejarawan telah membangkitkan isu bahawa perjanjian 1876 Pulau Pinang dan Kedah tidak wujud. Ada yang mengatakan ada wujud tapi telah dimungkiri. Now, adakah ini dengan sendirinya merupakan suatu pembangkitan perkara yang boleh mengatakan menghasut dari sudut memunculkan kemarahan kepada mana-mana pihak dalam negeri Pulau Pinang atau negeri Kedah ataupun di seluruh kerajaan Malaysia? Tidak. Sejarah adalah sejarah. Kalau ada kekilafan sejarah, kalau ada kepalsuan sejarah atau ketidakbenaran sejarah, maka pihak-pihak yang tertentu dalam bidang tersebut boleh bangkitkan, dan perkara itu boleh dibawa kepada pihak berkuasa untuk melihat sama ada ingin membentuk satu kajian khusus berkaitan perkara tersebut bagi pembetulan naratif sejarah. Sama ada ianya mempunyai kesan atau tidak kepada kandungan dalam perlembagaan, itu soal lain. Itu proses lain. Ya. Jadi bukan semua perkara yang menyentuh isu agama atau bangsa ataupun raja dengan automatik menjadi jenayah. Dan disitulah permasalahan yang bermula baru-baru ini. Sebab dalam pandangan saya, sejak kebelakangan ini, secara khususnya saya boleh letakkan tarikh 22 Jun 2023, lebih kurang 10 hari yang lalu, di mana Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution semasa majlis pelantikan Ketua Polis Negara dan Timbalan Ketua Polis Negara baru telah memberi ucapan, dan dia telah mengatakan antara tanggungjawab utama pihak polis sekarang ni di bawah dua pucuk pimpinan baru adalah untuk memantau dan menyelia dan mengambil tindakan berkaitan dengan 3R. Sebenarnya dari sudut kedaulatan undang-undang, salah untuk menteri atau eksekutif
memberitahu kepada polis apakah dia bentuk kesalahan yang mereka wajar fokus. Tidak boleh. Itu adalah completely termasuk di dalam perkara yang di-reserve ataupun yang mana yang menjadi tanggungjawab polis tentukan. Terdapat pelbagai kes undang-undang administratif berkaitan perkara ini. Di England contohnya pernah ada satu kes ex parte Blackburn. Secara ringkas lah, di London ada satu tempat yang dinamakan Soho. Pada ketika itu diketahui sebagai red light area. So pihak ketua polis London pada masa itu keluarkan satu kenyataan bahawa pihak polis mempunyai banyak bentuk jenayah, kekerasan jenayah yang lebih bahaya yang berlaku di London pada masa itu, dan mereka tidak akan fokuskan jenayah-jenayah petty ataupun jenayah-jenayah ringan yang berlaku di kawasan Soho. So tiba-tiba ada seorang bernama Blackburn yang tidak puas hati membawa kes di mahkamah, mengatakan bagaimanakah polis boleh menentukan apa yang mereka nak buat, apa yang mereka tak buat, sedangkan isu keselamatan adalah tanggungjawab polis. Mahkamah meringkaskan cerita, mahkamah tertinggi di England yang kita ikuti undang-undang tersebut di Malaysia mengatakan bahawa untuk polis tentukan apakah jenayah yang mereka nak fokus di mana-mana kawasan. Mereka mempunyai pengetahuan penuh, mereka mempunyai statistik penuh, mereka mempunyai kewibawaan dan jumlah anggota yang mereka tahu boleh guna untuk jenayah seperti mana. Tidak salah untuk polis sendiri tentukan. So bila polis sendiri yang tentukan perkara ini, maka pihak kerajaan persekutuan pun tak boleh masuk campur. Sekadar memberitahu atau bertanyakan kepada polis bagaimana dengan jenayah ini atau jenayah itu boleh. Tapi untuk mengatakan, mengarahkan ketua polis negara dan timbalan ketua polis negara yang baru untuk konsentrate, fokus kepada 3R, itu salah. Maksudnya dengan bahasa pasar lah. Ya. Fahmi Fadzil tengah sondol isu 3R ni kepada pihak yang sebenarnya lebih tahu, dan dari sudut undang-undang, dari sudut praktikalnya, dari sudut kedaulatan undang-undang, salah. Apa yang dilakukan ni salah. Dia bermula salah tu apabila Saifuddin Nasution buat kenyataan. So bila Saifuddin Nasution sebagai Menteri Dalam Negeri membuat kenyataan yang tidak berpandukan kepada kedaulatan undang-undang, nescaya menteri-menteri lain akan ikut ataupun bersekongkol. Jadi di sini pokoknya, dan saya yakin ketua polis negara baru dan timbalan ketua polis negara baru tahu apa yang dinyatakan itu adalah salah, dan mereka mempunyai tanggungjawab dan mempunyai kebolehan untuk menentukan sama ada mereka nak konsentrate ataupun tidak. Tak semestinya mereka perlu ikut, dan mereka tahu mereka tidak perlu ikut arahan kerajaan. Mereka cuma perlu pantau apakah bentuk jenayah yang perlu mereka fokus, mereka akan fokus. Ini tidak bermakna bahawa saya mengatakan jenayah yang betul-betul melanggar isu 3R bukan jenayah. Tidak, jenayah tetap jenayah. Tetapi apabila anda memberi tekanan kepada pihak polis, maka anda secara salah mengheret polis untuk melakukan perkara yang bagi mereka tidak begitu penting pada ketika itu, dan memberi tekanan kepada mereka untuk mengambil tindakan walaupun mungkin itu bukan jenayah sekalipun, dan memberi tekanan kepada rakyat. Awak berkata tadi tajuk hari ini adalah menjelangnya PRN. Saya percaya ini masalahnya. Apabila politik mencampuri urusan kedaulatan undang-undang, bila kerajaan persekutuan lebih pentingkan kejayaan mereka atau kegagalan mereka di pilihan raya negeri yang akan datang, dan mereka percaya mereka perlu melakukan sesuatu berkaitan perkara ini, maka mereka campur tangan secara salah. Ini contohnya. Ini contoh terbaik di mana Saifuddin Nasution telah melakukan kesalahan undang-undang administratif dengan mengatakan, mengikut laporan media, beliau memberi arahan. Tidak boleh menteri beri arahan kepada SPRM ataupun kepada polis ataupun kepada immigration dan sebagainya. Ya, kalau mereka tidak lakukan kerja, boleh diambil tindakan, itu cerita lain. Tapi tidak boleh beri arahan sampai ke tahap secara salah mengheret mereka dalam keadaan yang tidak boleh dilakukan. So itu Saifuddin Nasution. Yang keduanya, beberapa hari lalu, saya percaya pertengahan minggu lalu, wujud satu video yang tertular di mana Fahmi Fadzil dalam satu live-nya seperti mana yang kita lakukan telah membuat satu kenyataan untuk menjawab apa yang dikatakan beberapa komen
kepada beliau, di mana antara yang diungkap oleh beliau adalah jangan terkejut kalau ada pihak berkuasa mengetuk pintu rumah anda berkaitan dengan isu-isu 3R. So ini sebenarnya sebagai Menteri Komunikasi adalah satu perkara yang tidak munasabah untuk kenyataan seperti itu dikeluarkan, kerana menyentuh 3R, race, religion dan royal, tidak menjadi kesalahan, tapi menyentuh dalam bentuk jenayah baru menjadi kesalahan. So itu Fahmi Fadzil kena faham. Sebab bila menteri membuat kenyataan seperti itu, rakyat akan terima sebagai itulah kedudukannya. Jadi secara tak langsung mereka memberi tekanan palsu, tekanan jahat kepada rakyat daripada tidak boleh menyuarakan perkara yang mereka berhak suarakan di bawah perlembagaan hak untuk bersuara. Kita tahu hak bersuara itu pun tertakluk kepada undang-undang. Kita tidak boleh melakukan fitnah. Ada undang-undang sivil fitnah. Terdapat juga undang-undang jenayah fitnah. Kita tidak juga boleh lakukan memakikan kenyataan-kenyataan yang menjadi kesalahan jenayah hasutan. Itu kita tahu. Ya? Tetapi untuk membuat kenyataan am bahawa kalau sentuh 3R maka polis akan ketuk pintu, bagi saya itu melampau. Dan juga memberi tekanan kepada polis. Dan memberi tekanan kepada polis kena buat kerja, sedangkan mereka tahu macam mana nak buat kerja. Dan kenyataan seperti ini, perbincangan seperti ini, ambil contoh Proklamasi Melayu yang sejak beberapa bulan lalu pernah menjadi isu di minda Anwar Ibrahim, mengatakan kononnya orang nak menggunakan isu bangsa untuk perjuangan politik secara salah. Tetapi membangkitkan isu bangsa oleh bangsa itu sendiri bukan salah. Bukannya menjadi kesalahan. Saya ambil contoh, ramai daripada orang-orang ataupun keturunan Cina dan persatuan-persatuan Cina seperti Dong Zong dan Diao Zong sedang memperjuangkan hak UEC, Unified Examination Syllabus, untuk cara membuat pengajaran di sekolah-sekolah swasta Cina. Mereka juga memperjuangkan untuk dikekalkan sekolah vernacular. Adakah itu racist? Kenapa mereka tidak digelar racist? Sebab mereka mengatakan mereka memperjuangkan apa yang mereka percaya adalah hak mereka. Begitu juga dengan kaum India, keturunan India yang beragama Hindu. Ramai sejak kebelakangan ini minta bagi cuti tambahan untuk Taipusam. Adakah itu bermaksud mereka bersifat keagamaan, religious bigot? Tidak. Mereka memperjuangkan hak mereka sebagai orang menganut agama Hindu, meminta perkara tersebut. Jadi kenapakah bila orang Melayu hendak membuat suatu proklamasi untuk meminta semua orang Melayu bergabung, yang baiklah, yang jahat tu lah yang kena dihapuskan untuk memperjuangkan balik hak mereka? Kenapa itu menjadi resis? Saya tak nampak lah. Saya tak nampak kenapa perkara itu menjadi resis di minda dan fikiran Perdana Menteri Anwar Ibrahim maupun kerajaannya. Jadi ini secara ringkas adalah contoh bagi saya menunjukkan kegairahan kerajaan persekutuan sekarang ini di bawah Anwar Ibrahim dan menteri-menterinya untuk secara mensalah tafsir apakah itu jenayah 3R dan memberi tekanan kepada pihak polis dan rakyat, daripada pihak polis daripada mereka melaksanakan tugas seperti biasa, dan rakyat daripada berhak untuk melaksanakan hak bersuara mereka. So ini bagi saya perlu diperbetulkan, tak kira walaupun pilihan raya negeri sedang menjelma tak lama lagi, itu tidak boleh menjadi asas untuk kerajaan membuat kenyataan-kenyataan yang dangkal dan yang salah, yang boleh dikatakan mencemari dan mencabuli kedaulatan undang-undang. Saya minta maaf. Itu adalah perkara yang salah dan perlu dinyatakan dengan jelas ianya adalah salah. Baik Tuan, penjelasan yang baik, dan kita sudah lihat ya kesan daripada ketindaktanduk kerajaan ini bukan hanya menekan rakyat, ianya memberi tekanan kepada pihak berkuasa khususnya polis, dan tekanan ini tidak sihat kerana ini boleh mendorong kepada satu tindakan kepada orang yang sebenarnya tidak melakukan kesalahan.
Ya Tuan, saya perhati sebenarnya seperti yang kita katakan di awal siaran tadi, isu 3R ni dari sudut yang tidak molek, dari sudut yang mungkin jenayah atau mungkin tidak sesuai, sebenarnya banyak ditimbulkan bukannya oleh rakyat tetapi oleh pemimpin-pemimpin kerajaan. Saya lihat Ngakomeng ada membuat kenyataan bersempadankan 3R dengan cara yang boleh diambil tindakan. Saya masih ingat lagi dulu Lim Kit Siang telah membangkitkan satu statement di mana dia kata awasi gelombang hijau, kerana gelombang hijau ni boleh menjurus kepada negara Malaysia ni jadi negara Islam. So banyak kenyataan bersempadankan rasisme, bersempadankan Islamofobia ni saya lihat datang dari pemimpin-pemimpin kerajaan. Apakah komen Tuan Hanif? Ya, sebab mereka yang sedang menakut-nakutkan orang dengan cara yang tidak betul. Kononnya 3R ni satu jenayah. Tapi kita setelah Tuan Hanif sudah jelaskan, ianya bukan jenayah. Anda tidak lakukan kesalahan jika anda sentuh 3R, melainkan anda sentuhnya dengan cara yang bersempadankan jenayah. Tetapi bagaimana dengan pemimpin-pemimpin ni? Itulah dia, saya percaya saudara Regi tepat sekali dalam pengamatan berkaitan perkara yang berlaku lewat-lewat ini. Saya pun secara jujur mengatakan bahawa apa yang kelihatan dengan jelas adalah beberapa orang, kalau tidak semua, beberapa orang segolongan daripada para pemimpin politik kerajaan persekutuan yang sebenarnya membuat kenyataan-kenyataan yang salah dari segi agama, bangsa dan juga raja-raja. Kalau kita ambil contohlah, saya percaya isu ni telah berlarutan untuk satu tempoh yang lama, iaitu sejak bulan Mei baru-baru ini, tentang Menteri Besar Sanusi Kedah dan isu Kedah Pulau Pinang. Ya, terdapat beberapa kenyataan Menteri Besar Sanusi yang tak semestinya tepat, tapi bagi saya tidak bermaksud ianya merupakan hasutan di bawah akta hasutan. Ya, tidak menjadi suatu kesalahan. Tetapi apabila pihak-pihak daripada kerajaan persekutuan yang datangnya pernah mempunyai kaitan dengan negeri Pulau Pinang seperti Lim Guan Eng mula membuat suatu kenyataan dan membuat laporan polis, in fact Lim Guan Eng dan RSN Raya buat laporan polis, kononnya bahawa Sanusi sedang menghasut untuk memecah belahkan struktur kerajaan Malaysia ataupun negara Malaysia berkaitan dengan hak Kedah kepada Pulau Pinang. So itu satu isu. Tapi baru-baru ini apabila Menteri Besar Sanusi dalam satu ucapan untuk memberi penjelasan kepada alasan ataupun latar belakang kepada tuntutan kaitan dan hubungan Kedah dengan Pulau Pinang oleh rakyat Kedah, beliau telah pun membuat analogi dengan menyentuh Konstantinopolis dan tentera Sultan Muhammad Al-Fatih pada ketika itu yang menawan Konstantinopolis. Apabila kenyataan itu keluar secara tidak semena-mena, Guan Eng mengatakan bahawa itu adalah cuba untuk menimbulkan suatu keganasan. Sedangkan kalau saya sendiri telah melihat video yang dipaparkan kenyataan Sanusi tersebut dan saya tak nampak sejujurnya ada promotion atau galakan untuk membuat keganasan. Tidak. Beliau mengambil sebagai contoh analogi. Kenapakah Lim Guan Eng perlu nak kaitkan dengan keganasan agama? Sedangkan beberapa tahun yang lalu apabila Guan Eng menjadi Ketua Menteri Pulau Pinang, beliau pernah menggelar pimpinan beliau sebagai pimpinan Umar Abdul Aziz. Apakah dia sebagai seorang yang bukan Islam berhak untuk merujuk diri dia kepada seorang yang menjadi tokoh agama Islam? Betul. Bukankah itu mempunyai sifat cenderung kepada menghasut keagamaan? Betul. Kalau itu tidak, kenapakah sekarang ni bila Sanusi merujuk kepada Konstantinopolis dan Sultan Muhammad Al-Fatih, tiba-tiba menjadi kecenderungan untuk menghasut keagamaan, keganasan? Kenapa ia ni berubah sekali pasir, sekali
bah sekali pasir berubah. Kenapa? Kenapa kena ada kepentingan peribadi baru yang menjadi kesalahan? Itu bagi saya adalah satu contoh terburuk yang boleh dibuat oleh seorang yang walaupun bukan menteri sekarang ni, walaupun bukannya ketua menteri Pulau Pinang, tetapi mempunyai kaitan rapat. Masih lagi pengerusi DAP, salah satu parti utama dalam Pakatan Harapan yang merupakan gabungan parti yang utama dalam Kerajaan Perpaduan Anwar Ibrahim. Jadi bagaimanakah mereka boleh keluarkan kenyataan memesongkan isu kepada isu keagamaan, sedangkan Saifuddin Nasution, Fahmi Fadil mengatakan rakyat jangan bangkitkan 3R. Cakap kena super bikin lah. Dan apabila cakap tak super bikin, membuktikan apa yang dicakap oleh Saifuddin Nasution dan Fahmi Fadil adalah palsu. Betul. So itu Lim Guan Eng. Berkaitan dengan Komeng pun saya amat setuju. Sebab apa yang berlaku tentang Komeng mungkin kita dah patah balik berkaitan dengan rentetan peristiwa tersebut. Di mana diberitakan pada masa itu dalam pada 25-26 hari bulan Jun yang lalu, di mana seorang peniaga di Kota Baru, seorang bukan Islam, telah pun dikeluarkan kompaun oleh pegawai Majlis Perbandaran Kota Baru kerana memakai pakaian yang tidak manis, tidak mematuhi syarat di bawah pegangan lesen. Apabila kompaun itu dikeluarkan, Ngah Komeng telah membuat satu kenyataan bahawa ianya adalah melampau untuk Majlis Perbandaran Kota Baru nak kenakan undang-undang Islam kepada orang-orang bukan Islam, sampai mencabuli hak asasi orang bukan Islam di bawah perlembagaan. Itu yang beliau katakan. Jangan terlampau gairah dalam melaksanakan tugas Majlis Perbandaran Kota Baru. Ini antara ungkapan Ngah Komeng. Boleh semak semula. Ada dalam banyak laporan yang dicetak maupun di portal. Soalannya di sini, Ngah Komeng sebagai Menteri Kerajaan Tempatan patut tahu bahawa setiap Majlis Perbandaran yang mempunyai tanggungjawab untuk mengeluarkan lesen perniagaan dan trade ni, di bawah undang-undang kecil setiap negeri, mereka mempunyai syarat-syarat yang boleh dikenakan. Dan secara khusus untuk undang-undang kecil Kota Baru, terdapat Seksyen 34, Subsection 2, Subsection B, yang membenarkan Majlis Perbandaran Kota Baru yang mengeluarkan lesen mengenakan syarat berkaitan pakaian. Walhal pakaian di situ ada dua. Untuk orang Muslim kena tutup aurat. Untuk bukan Muslim, pakaian yang sesuai dan sopan. Bukan tutup aurat. Adakah Ngah Komeng semak perkara tersebut? Kalau dia semak, dia tahu kompaun dikeluarkan bukan atas undang-undang syariah. Kompaun dikeluarkan atas kemungkinan syarat pelesenan pakaian yang tidak sopan untuk orang bukan Islam. Kenapakah Ngah Komeng kena menyentuh isu agama? Adakah, boleh saya mencelah, Ya. adakah ini bermakna syak saya bahawa Ngah Komeng tengah mempolitikkan isu ni dari sudut agama dan kaum, ya, adalah berasas? Ya, lebih daripada itu. I'll come to that point sekejap lagi. Lebih daripada isu mempolitikkan perkara ni, undang-undang tetap undang-undang. Politik semestinya kena duduk di bawah undang-undang diam-diam, jangan bising. Ikut undang-undang. Itu ahli politik pun kena faham. Dan itu masalah negara kita selama ini. Saya akan datang balik kepada isu ni. Tetapi poin dia di sini adalah, kalau Ngah Komeng faham undang-undang kerajaan tempatan di setiap Majlis Perbandaran, tak mungkin, terutamanya sebagai menteri, dia keluarkan kenyataan seperti itu. Bagi saya, kenyataan itu dikeluarkan dengan menyalahgunakan kedudukan dia sebagai menteri untuk mengatakan kepada rakyat yang tidak tahu di luar, kononnya Majlis Perbandaran Kota Baru nak laksanakan undang-undang syariah kepada orang bukan Islam. Itu gambaran salah yang diberikan oleh Ngah Komeng berkaitan isu ini. Yang lebih buruk lagi,
Pada 27 hari bulan Jun, difahamkan bapa angkat kepada wanita tersebut telah pun membayar kompaun RM50. Dan beliau juga telah menyatakan jangan diperbesarkan perkara ini kerana beliau telah berbincang dengan pegawai dan beliau faham kenapa undang-undang tersebut wujud. Dan kemudiannya beliau juga mengatakan dia tidak berminat untuk mana-mana parti politik untuk mengambil perkara ini menjadi isu politik. Tapi pada hari ini, sebentar tadi sebelum kita mulakan sesi ini, saya ternampak suatu laporan memetik Ngah Komeng mengatakan pada hari ini, kononnya pegawai tinggi majlis kementerian beliau telah pun berhubung dengan ketua pengarah Majlis Perbandaran Kota Baru dan isu kompaun telah pun diselesaikan dan kompaun telah dibatalkan. Tak masuk akal. Kompaun sudah dibayar 27 Mei. Kenapa nak batal perkara yang dah dibayar 27 Mei pada 1 Julai, 27 Jun maaf, pada 1 hari bulan Julai. Itu nombor satu. Nombor dua, apakah hak kerajaan persekutuan untuk mencampuri urusan pihak berkuasa negeri? Ini adalah satu penzahiran campur tangan salah politik oleh kerajaan persekutuan berkaitan dengan apa yang telah pun menjadi bidang kuasa kerajaan negeri. Kalau macam ini caranya, maka bagi saya bukan sahaja yang menyalahgunakan isu agama berkaitan dengan isu kompaun ni, tapi beliau juga menzahirkan cara campur tangan salah dalam urus tadbir negara dan negeri. Perkara yang mereka tidak mempunyai hak, mereka nak masuk campur. Sebenarnya berkaitan isu pakaian dan lesen ni, kalau misal kata ada mana-mana orang di Kelantan, sama ada yang Muslim ataupun yang bukan Muslim, tidak selesa dengan syarat pakaian ini, maka bidang kuasa ataupun pilihan yang mereka ada, mereka boleh mencabar undang-undang itu di mahkamah. Itu caranya. Dan biar mahkamah putuskan adakah Majlis Perbandaran Kota Baru ataupun Dewan Undangan Negeri yang meluluskan undang-undang kecil itu betul mematuhi untuk meluluskan syarat-syarat pemakaian aurat untuk Islam dan pakaian yang sopan untuk bukan Islam. Biar mahkamah tentukan siapakah dia, Ngah Komeng, untuk mengambil alih tugas ini. Dahlah tu, batalkan perkara yang sudah diselesaikan. Kalau itu bukan campur tangan salah dan kalau itu bukan membangkitkan isu agama secara salah, saya tidak tahu apa contoh lagi yang boleh digunakan. Ngah Komeng pun sanggup pula membuat kenyataan selepas itu seperti yang dipetik. Kononnya jangan dikatakan kerajaan campur tangan dalam urusan ini. Macam mana tak kata? Sememangnya bukti campur tangan. Ngah Komeng kena faham. Kalau dia tak tahu undang-undang kedaulatan undang-undang, dia tak tahu undang-undang administratif, jangan cakap. Jangan cakap. Jangan buka mulut seolah-olah dia yang betul. Sedangkan ini satu contoh paling buruk. Benda yang dah selesai. Pihak berkuasa keluar kompaun, mangsa telah bayar kompaun. Mangsa tak jadikan isu. Mangsa tak lawan pun perkara tu. Mangsa faham. Tiba-tiba menteri di kerajaan persekutuan suruh batalkan apa yang sudah dibayar. Tak munasabah dan salah. Dan di sinilah satu contoh terbaik di mana menteri tak kala sekarang ini cuba secara salah membangkitkan isu agama dan bangsa. Kerana apa yang dikatakan oleh Ngah Komeng adalah menghasut kononnya pihak berkuasa menjalankan tugas mengikut agama dan bangsa. Itu salah. Besar kemungkinan, bukan besar kemungkinan, saya syorkan kepada Fahmi Fadil bahawa kalau hari itu dia mengatakan pihak polis boleh ziarah ke rumah, maka dia kena berani cakap serupa bikin. Dia wajib nasihatkan kepada kerajaan persekutuan, Anwar Ibrahim ataupun Saifuddin Nasution sebagai Menteri Dalam Negeri, supaya mereka boleh mengesyorkan polis melalui Ketua Polis Negara mengambil tindakan terhadap Ngah Komeng. Sebab Ngah Komeng telah memungkiri apa yang Fahmi cakap. Bukan orang lain. Saya harap Ngah Komeng dengar benda ni. Terutamanya Fahmi Fadil kena dengar benda ni. Sebab dia yang buka mulut secara salah. Itu sajalah berkaitan isu ni. Minta maaf. Terima kasih Tuan Hanif. Tapi mana tahulah sebab
mengikut pengamatan saya lah, the feel I get lah, tak salah, sebab saya pun ada feel saya dalam kerajaan ini sama geng tu memang tak kena apa-apa lah, tindakan dia memang kayangan lah. Dan itu yang saya tak boleh nak terima, walaupun itu hakikat dia. Kalau dulu kerajaan Barisan Nasional dia buat cara dia, kemudian kerajaan Perikatan Nasional buat cara dia, sekarang kerajaan Pakatan Harapan pun buat cara dia. Itu rakyat kena minta dihentikan. Rakyat kena paksa setiap kerajaan hentikan perkara ni. Sebab kerajaan yang berkuasa untuk tadbir urus negara tidak berhak untuk menyalahgunakan undang-undang. Tidak berhak untuk mencampuri urusan yang mereka tiada kuasa. Dan tidak berhak untuk menipu dan menindas rakyat tentang hak rakyat. Rakyat kena bersuara perkara ni. Kalau kita nak cakap, nak buat macam mana, itulah kerajaan, di situlah kita sendiri salah. Dan kita tewaskan hak kita sendiri. Jangan salahkan orang lain. Ya, macam mana kita bincang pada hari ini, saya sarankan daripada bincang di kedai kopi, ramai di luar boleh cakap apa hak awak. Dan saya bukan menghasut, saya cuba mendidik diri saya dan masyarakat. Dan menegakkan kebenaran. Dan untuk tujuan menegakkan hak dan kebenaran. Kalau Fahmi Fadil dan Saifuddin Nasution nak salah tafsir apa yang saya cakap ini sebagai hasut, maka silakanlah. Kita tengok siapa yang betul dan siapa yang salah kelak. So itu dia saudara-saudari, penjelasan yang cukup terperinci, yang jelas lah, sejelas-jelas mungkin daripada Tuan Hanif, ya, berhubung dengan isu 3R ni. Kita belum habis. Ada satu lagi yang saya nak bangkitkan, isu lapangan terbang. Okey. So secara amnya, rumusannya dari mula sampai akhir, rumusannya ialah isu 3R ni, cara ianya dibangkitkan oleh individu-individu atau pemimpin-pemimpin seperti Fahmi Fadzil, Saifuddin Nasution adalah tidak tepat, tidak betul. Persepsi yang ditimbulkan, anda sentuh saja race, religion or royalty, anda sudah melakukan satu kesalahan. Itu mengarut, ya, itu mengarut, ya. So kita kena lihat konteks, kita kena lihat adakah unsur-unsur hasutan, adakah undang-undang yang sedia ada di dalam negara kita ini telah langgari. Bukan mudah kita kata sentuh je 3R, kita telah melakukan kesalahan. Dan Tuan Hanif juga telah menunjukkan bahawa pemimpin-pemimpin sebenarnya yang sedang menyentuh 3R dengan cara yang mencurigakan, cara yang melanggar undang-undang, cara yang menghasut, dan sepatutnya disiasat. Bagaimana dengan isu lapangan terbang? Okey, so bagi penonton yang dah bersama saya, anda tahu saya pun sudah sentuh isu ni. Malah saya yang pertama membawanya selepas Bebas News, sebelum ianya dibawa oleh media lain, ianya tular. Dan pada video pertama saya minta benda ni disiasat sebab laporan dah keluar. Dan pada video baru-baru ni, sebelum live ini, saya menjelaskan, dan Tuan Hanif pun sudah melihat video yang saya buat sebelum live ini, bahawa pihak berkaitan sedang lari dari isu pokok. Okey, saya sudah jelaskan versi saya. Macam mana Tuan Hanif? Silakan. Ya, sebenarnya tengah hari tadi pun saya telah dihubungi oleh salah satu akhbar tempatan bertanyakan perkara ini. Kerana apa yang tertular peringkat pertama adalah laporan yang mengatakan terdapat kekecohan di lapangan terbang. Kemudian laporan kedua di mana seorang menteri, iaitu Menteri Pelancongan, siapa nama Tiong, yang telah pun mengakui dialah menterinya, dan dia memberikan penjelasan dari sudut beliau. Now, apabila pihak pemerintah menghubungi tadi, saya mengatakan perkara seperti ini yang paling penting adalah untuk pertama sekali, ya, mengenal pasti fakta dulu. Kita kena tahu apa fakta yang berlaku. Sebab laporan pertama mengatakan ada kekecohan di KLIA dilakukan oleh menteri. Menteri pula mengatakan kononnya terdapat salah guna rasuah oleh pihak immigration berkaitan seorang pelancong. So siapa yang cakap betul, siapa yang cakap salah, atau separuh betul separuh salah, perlu dikenal pasti dulu. Kalau itu tidak dikenal pasti, maka mana-mana kenyataan oleh mana-mana pihak, sama ada orang awam maupun orang politik atau menteri-menteri yang memberi kenyataan, akan berlandaskan kepada fakta yang belum pasti. Itu bahaya. Apabila terdapat suatu
laporan yang menuding jari ataupun mengatakan menteri telah melakukan kekecohan, itu satu perkara yang cukup mengejutkan. Serius. Tambah-tambah di kawasan sempadan negara di lapangan terbang, berkaitan dengan seorang pendatang dari luar ataupun pelawat daripada luar, whatever they are. Itu serius. Dan apabila menteri pula menuding jari mengatakan terdapat salah guna rasuah oleh pihak immigration di lapangan terbang, di pintu masuk negara, itu pun satu perkara serius. Kedua-dua perkara ini cukup serius. So, siapa yang cakap betul, siapa yang cakap salah, siapa yang separa betul, siapa yang separa salah, perlu dikenal pasti sebelum sesiapa pun wajar membuka mulut, memberi pandangan berkaitan siapa yang betul atau siapa yang salah. Tetapi saudara Regi dan para penonton, nak kenal pasti fakta ini pun, kita tidak boleh biarkan perkara ini dikenal pasti melalui siasatan dalaman oleh pihak immigration terhadap pegawai-pegawai mereka sahaja. Kita tidak boleh pihak lapangan terbang membuat kajian oleh pihak itu sendiri. Kerana kita tidak mungkin tahu adakah disebabkan kontroversi ini ada fakta-fakta yang mungkin dilindungi, mungkin ditutupi oleh pihak-pihak yang mempunyai kepentingan. Itu bagi saya cukup bahaya. Saya khawatir kalau tidak ada suatu siasatan penyelidikan fakta yang telus dibuat, maka hakikat sebenar tidak mungkin keluar. Sebab itu saya telah syorkan tadi dan saya ingin nyatakan di sini, perlu ada satu task force ditubuhkan secara secepat mungkin, ya, oleh KDN bagi tujuan mengenal pasti fakta. Tetapi dia tidak boleh mengandungi orang KDN saja. Dia tidak boleh mengandungi orang airport saja. Dia perlu mengandungi, of course, pihak immigration, sebab ada tuduhan terhadap orang immigration. Mereka perlu mendapat penjelasan daripada pegawai-pegawai yang bertugas apa sebenarnya berlaku, apa menteri itu buat sampai awak kata dia kecoh. Itu semua kenal pasti. Siapa pelancong itu? Apa masalah pelancong tersebut? Apa dokumen yang tidak dibawa oleh beliau? Apa kekurangan syarat kemasukan beliau jika ada? So, immigration kena bantu. Immigration kena ada. Kemudian kita kena juga ada polis. Kenapa? Sebab laporan mengatakan kekecohan. Sama ada itu kekecohan ataupun bukan kekecohan, adalah bidang kuasa polis untuk siasat. Sebab kalau kekecohan itu berunsur jenayah, maka tindakan boleh diambil terhadap menteri tersebut di atas isu jenayah, melakukan kekecohan di tempat awam, dan sekiranya ada apa-apa perkara yang telah pun rosak ataupun pecah, maka itu adalah hak harta benda negara, maka tindakan boleh diambil. Betul. Terhadap orang yang buat kecoh. Jadi siapakah pihak yang paling layak siasat jenayah kekecohan? Polis. So, polis kena dilibatkan sekarang ini, bukan nanti, sekarang, untuk kenal pasti fakta. Begitu juga dengan SPRM. Sebab menteri pula mengatakan bahawa ada isu salah guna rasuah berkaitan kes yang beliau pergi itu. Betul. Dia telah membangkitkan kononnya ada permintaan untuk RM3,000 untuk sesuatu perkara, RM12,000 untuk perkara lain dan sebagainya. So, kalau ada alegasi oleh menteri terhadap penjawat-penjawat awam, maka sebaiknya SPRM bawa masuk untuk melihat apakah fakta sebenar. Bukan saya mengatakan di sini untuk siasat terus, tidak. Tapi untuk mengenal pasti fakta pun kita kena ada tiga pihak ni. Pihak immigration, pihak polis, pihak SPRM. Dan interviewlah. Tiga-tiga pihak ni boleh interview pegawai yang bertugas, boleh interview menteri dan sesiapa yang mengikuti menteri pada hari tersebut. Kenal pasti fakta. Apabila fakta telah dikenal pasti, maka kerajaan wajib dedahkan fakta itu. Jangan pula kerajaan mengatakan ini adalah untuk tindakan dalaman. Tindakan dalaman ke, tindakan jenayah ke, itu cerita lain. Tapi rakyat kena tahu fakta. Sebab adakah atau tidak berlaku salah guna rasuah di tahap immigration? Ada atau tidak salah guna kuasa oleh menteri? Kalau ada salah guna kuasa oleh menteri, maka itu satu perkara yang tidak boleh diterima oleh rakyat. Rasuah pun tidak boleh terima, tapi salah guna kuasa oleh menteri tidak boleh terima. Saya tidak mau sentuh
secara peribadi pandangan saya lagi sebab fakta belum lengkap. Dan tidak adil untuk kedua-dua pihak. Tapi selepas fakta lengkap, barulah kita boleh bersedia untuk memberi kenyataan, pandangan, apakah dia isu perundangan yang terbabit, apakah tindakan yang boleh diambil dan sebagainya. Tapi pada masa yang sama, apabila pengenalpastian fakta sedang berlaku, saudara Ragi dan para penonton, kalau perlu merehatkan, bukan buang lagi sebab kita belum habis siasat, merehatkan mana-mana pihak, sama ada nak merehatkan mana-mana pegawai immigration atau nak merehatkan menteri, rehatkan dulu supaya tidak mencetuskan kesemarakan, kemarahan mana-mana pihak lagi, supaya tidak ada kacau ganggu dalam pengenalpastian fakta. Saya harap Saifuddin Nasution boleh faham perkara ini dan tidak boleh cuma membuat kenyataan bahawa dia tidak tahu menahu. Ya, kita boleh terima peringkat awal dia tidak tahu menahu. Tapi sekarang sebagai Menteri Dalam Negeri, beliau wajib untuk mengambil kira cadangan ini, cadangan berpandukan kedaulatan undang-undang, tidak mengambil pihak, supaya Menteri KDN menunjukkan beliau tidak mengambil pihak kepada mana-mana pihak. Sebab immigration sememangnya datang di bawah KDN dan ianya berlaku di dalam kawasan negara. So Kementerian Dalam Negeri wajib tubuhkan suatu task force ataupun pasukan tugasan khas untuk mengenal pasti fakta, ya. Jangan diputar belikkan kenyataan saya untuk mengatakan untuk menyiasat jenayah. Tidak, belum lagi. Fakta pun belum dikenal pasti. Ya, kita tak boleh dengar sepihak sebab menteri itu telah keluar dengan kenyataan, baik. Bagus, dia sudah keluarkan kenyataan. Adakah kenyataan itu mendedahkan beberapa salah laku di pihak dia? Itu untuk dikenal pasti oleh pasukan petugas khas. Kita kena berlaku adil kepada pihak immigration. Sebagai penjawat awam, mereka tidak berhak untuk keluarkan kenyataan kepada pihak awam. Mereka kena patuh kepada undang-undang dalaman. Apabila ada siasatan dibuat, maka mereka memberi keterangan kepada pihak menyiasat. Sebab itulah kita kena tunggu apakah dia pengenalpastian fakta dari pihak immigration pula. Apakah mereka nak cakap berkaitan dengan isu tersebut? Mereka ada hak. Selepas itulah baru kita boleh bincang. Tapi secara rumusan, bagi saya lah, perkara seperti ini boleh berlaku, akan berlaku pada bila-bila masa sekiranya kita tidak mengambil penting perkara seperti ini. Kalau perkara ini tidak dicantas, maka kita tidak hendak perkara seperti ini berulang oleh kementerian lain, di penjabat awam lain, ataupun oleh penjawat awam lain dalam bidang lain. Kita tak nak perkara ini berulang. So, itulah sebabnya suatu jawatan kuasa khas pengenalpastian fakta wajar ditubuhkan dengan serta-merta oleh KDN berhubung perkara ini. Sehingga itu, setiap menteri patut kunci mulut. Awak tak pernah ada kat situ kan? Jadi awak siapa nak bagi kenyataan yang mana betul, yang mana salah, sehingga belum keluar fakta yang betul. Ya, saya setuju. Itulah poin saya. Kenyataan yang dikeluar, saya lihat lari dari isu pokok. Jadi saya rasa penjelasan Tuan Hanif ni cukup padulah. Menteri patut kunci mulut dulu. Kita ikut proses dia. Bagus. I think we have covered quite a lot on the 3R. So maybe you have some closing statements on 3R. Ya, bagi saya lah, yang penting sekali semua pihak, kerajaan persekutuan maupun pihak pembangkang ataupun jurusan politik yang berbeza daripada kerajaan dan rakyat di luar kena faham kita mempunyai jenayah, kesalahan jenayah berkaitan dengan kecenderungan untuk menghasut agama, kaum dan juga raja-raja. Tetapi ianya mestilah mempunyai elemen lengkap jenayah, baru jadi salah. Untuk membangkitkan apa-apa perkara berkaitan kepentingan mana-mana bangsa, berhubung dengan mana-mana agama maupun isu-isu yang berbangkit berkaitan dengan mana-mana raja, menerusi fakta atau sejarah ataupun keadaan, tak menjadi kesalahan secara automatik. Jadi kerajaan kena betulkan fikiran mereka, dan jika arahan salah seperti itu telah diteruskan oleh Saifuddin Nasution dengan
Fazmi Fadil atau mana-mana menteri lain, maka perkara itu perlu dihentikan, perlu ditarik balik. Dan saya yakinlah Ketua Polis Negara dan Timbalan Ketua Polis Negara lebih arif. Mereka pun tahu apa yang betul dan apa yang salah. Di situ kita tiada khawatir, kita tidak ada kesangsian berkaitan dengan kebolehan pihak polis. Tapi yang kita khawatir adalah pihak pimpinan politik yang tidak tahu undang-undang mengheret secara salah pihak berkuasa dari masa ke semasa. So saya harap perkara itu dapat dibetulkan. Pada masa yang sama, sememangnya lah isu yang penting berkaitan dengan datangnya PRN ini jangan menghantui minda mana-mana pihak, sama ada pihak kerajaan persekutuan maupun kerajaan negeri maupun pembangkang kerajaan persekutuan atau pembangkang kerajaan negeri untuk membangkitkan dengan cara yang salah. Kerana ahli politik yang sentiasa membangkitkan isu 3R secara salah, bukannya rakyat. Jangan dalam kempen awak bangkitkan secara salah. Dan saya syorkan kepada rakyat, kalau ada mana-mana ahli politik semasa kempen pilihan raya membangkitkan isu 3R secara salah yang berbau jenayah, buatlah laporan polis. Biar pihak polis akan tentukan. Sama ada ianya pemimpin politik parti anda sekalipun. Sebab ini tidak boleh dibenarkan. Tapi kalau ia jenayah, kalau ianya dibangkitkan berkaitan sejarah, berkaitan fakta, ataupun perkara-perkara yang memberi cadangan ilmiah untuk perubahan mana-mana sistem yang dibenarkan di bawah undang-undang, maka itu tidak menjadi jenayah. Sekian, terima kasih. Dan terima kasih Tuan Hanif kerana sudi meluangkan masa bersama kami untuk memberi pencerahan dari sudut perundangan kepada anda semua. Saya harap kita boleh terus menerus mengadakan sesi-sesi sedemikian menjelang PRN. Kerana Saya nak buat satu kenyataan di sini. Silakan. Besar kemungkinan menjelangnya PRN saya tidak dapat bersama untuk membuat apa-apa sesi, sebab saya dijadualkan untuk menghadiri majlis convocation anak saya di luar negara. So, tapi kita tak tahu lagi bilakah dia ditetapkan tarikh-tarikh kempen dan undi nanti. So kita tengoklah. Online boleh kot? Boleh. InsyaAllah. Tengok baik, macam mana. kita akan usahakan, sebab saya pasti, saya yakin berdasarkan rentetan peristiwa-peristiwa setakat ini semenjak kerajaan ini ditubuhkan, saya yakin akan berlaku lagi isu-isu, sama ada isu 3R atau 3 Dalca, tapi banyaknya daripada kerajaan ini. So, terima kasih Tuan Hanif. Dan kepada penonton semua, jangan lupa share dan like, kerana penting bagi kita mendidik kepada semua masyarakat, ya, apa yang betul, apa yang salah, fakta versus auta. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia.